Bercakap mengenai cabaran dan juga pengorbanan, ini ada satu lagi cabaran kita ceritakan tentang mahasiswa kita yang belajar di negara Mesir dan juga bagaimana mereka menjadikan misi sukarela antarabangsa di Mesir dan membantu mahasiswa dan mahasiswi Al-Azhar dari pelbagai negara. Ya, seiring dengan kita menyambut Aidiladha ini, mereka juga antara yang berkorban. Betul. Belajar tapi pada masa yang sama juga melakukan kerja-kerja yang amal, orang kata. Jadi kita bersama dengan dua orang tetamu yang bersama dengan kita ialah Adik Nur Siti Aisyah Hamzah, merupakan mahasiswa Ulum Islamiah Universiti Al-Azhar Mesir, dan juga bersama dengan Wan Nurhanis Wan Ahmad Dasuki, mahasiswa Ulum Islamiah juga dari universiti yang sama. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah baik. Kita nak bercakap tentang cabaran mahasiswa di Mesir ini. Jadi mungkin Adik Siti Aisyah nak kongsikan bersama dengan kami tentang apakah cabaran-cabaran dan juga perkara-perkara yang dilalui di negara Mesir ini. Okey, pertama-tamanya lah, kalau sebelum ni saya sebelum saya melanjutkan pelajaran di Mesir, saya pernah belajar di Universiti Malaya dalam program Asasi Sains Universiti Malaya, Asasi Sains Fizikal, iaitu lebih menjurus kepada bidang kejuruteraan dan juga fizik lah. Dan bila mana saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar dalam bidang agama, sudah semestinya cabaran dan juga cabaran itu berbeza lah. Dan antara universiti di Malaysia dan juga di universiti di Mesir itu sendirilah. Yang pertamanya adalah cabaran dari sudut bahasa pengantaraan. Disebabkan di Malaysia kita mungkin student-student di Malaysia kita belajar fully in English selalunya lah. Dan kalau kita nak merujuk kepada pensyarah, guru-guru pun kita merujuk dalam bahasa Melayu maupun English lah. Inggeris. Tetapi bila mana kita ni belajar di luar negara, iaitu di Mesir sendiri, kami berdua di Mesir. Jadi pembelajaran tu berlangsung sepenuhnya di dalam bahasa Arab. Dan juga kitab-kitab rujukan, bila mana kita nak berjumpa dengan pensyarah, semuanya berlaku dalam bahasa Arab lah. So itu adalah salah satu cabaran kepada para penuntut Malaysia yang belajar di Universiti Al-Azhar. Itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah ialah dari segi membiasakan dengan persekitaran. Dari segi cara belajar tu sendiri, ya Allah. Dari segi cara belajar tu sendiri. Bila di Malaysia, kalau kita belajar dari sudut sains dan juga matematik, kita mungkin belajar tu lebih kepada memahami konsep dan juga rumus, serta mungkin ada sedikit eksperimen atau praktikal lah yang kita buat di sana, di Malaysia. Tapi di Al-Azhar tiadalah. Bila dalam bidang agama, tak adalah kita buat eksperimen yang tiada. Jadinya bila di Al-Azhar ni kita lebih kepada memahami fakta-fakta dan juga hujah, juga dalil-dalil Al-Quran dan Hadis, serta pendapat-pendapat ulama lah dari seluruh dunia itu sendiri. Baik, Hanis, ini merupakan tahun terakhir. Ya, insyaAllah. Jadi sepanjang berada di sana, difahamkan banyak terlibat dengan aktiviti kesukarelawanan. Ada di sana, saya rasa daripada cabaran yang ada, dahlah berjauhan dari keluarga. Jadi bagaimana membahagi masa antara seorang mahasiswa dan pada masa yang sama juga aktiviti sukarelawan itu? So kalau dalam Yayasan Dana Kebajikan Muslim Malaysia ni, kami pertamanya memang ditekankan dalam part akademik lah. So kita akan sangat melihat pada akademik individu sebelum kita libatkan mereka ni dengan sebarang aktiviti kesukarelawanan. So pengurusan dekat situ memang kami diajar macam mana nak mengurus masa, and bila waktu belajar, bila waktu kita nak turun padang, dan kemudiannya turun pada masyarakat. Dan bimbingan of course, and mentor-mentor serta senior yang ada memang sangat banyak bantu kami lah dalam apa orang kata menyusun atur waktu kami. Okey, Aisyah juga aktif dalam aktiviti sukarelawan. Ya, saya. Apa antara kita kata bantuan-bantuan ataupun aktiviti-aktiviti yang pernah disertai dan juga pengalaman-pengalaman yang mungkin boleh dikongsikan bersama dengan kami? Okey, Alhamdulillah, kalau saya sendiri sebagai Ketua Unit Multimedia dan juga penerangan Yayasan Dana Kebajikan Muslim Malaysia Cawangan Mesir, iaitu YDKM Mesir, memang terlibatlah dalam menguruskan program-program yang bersifat antarabangsa lah di Mesir itu sendiri. Dan program-program ini melibatkan pelbagai buah negara
khususnya mahasiswa-mahasiswi luar negara yang menuntut di Universiti Al-Azhar itu sendirilah. Dan alhamdulillah saya merancang dengan sebaiknya untuk menguruskan, cumanya kelancaran itu semua daripada Allah SWT. Dan antara motivasi ataupun pendoronglah macam mana bantuan bagaimana mampu untuk menguruskan dan juga melaksanakan program-program bersifat antarabangsa ni ialah yang pertamanya adalah mentoring, iaitu bimbingan berkala lah daripada pengasas dan juga penasihat Yayasan Dana Kebajikan Muslim Malaysia, iaitu Dr. Haji Muhammad Izul Azri itu sendiri, dan juga Ustazah Dr. Atifah Yusof selaku penasihat syariah kami. Dan mereka lah yang membantu dan juga membimbing untuk kami ni para pelajar Al-Azhar melaksanakan atau menganjurkan program-program antarabangsa. Yang paling besar setakat ni yang pernah kami adakan adalah program Ihnama'at 2019. Ia sebenarnya adalah translation untuk program bersamamu lah. Kalau kat Malaysia kita panggil bersamamu, kalau dalam bahasa Arab kita panggil Ihnama'at. Ini adalah satu program yang melibatkan 1,500 orang anak yatim mesti, 500 orang awam dan juga 200 komiti dan juga sukarelawan Yayasan Dana Kebajikan Muslim Malaysia daripada 10 buah negara. Alhamdulillah lah. Satu pencapaian yang alhamdulillah. Dan itulah yang seperti yang saya beritahu sebentar tadi, melalui bimbingan secara berkala itulah yang membina kita punya kepribadian, kita punya akhlak, sasiah dan juga diri itu sendiri. Mungkin ringkas sebelum kita akhiri daripada Hanis, harapan kepada anak muda kita supaya mereka terlibat dalam aktiviti kesukarelawanan ni. So basically kalau balik kepada surah Al-Anbiya surah 21 di mana firman Allah SWT, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. So tidak kami utuskan kamu melainkan untuk menjadi rahmat sekalian alam. So insya-Allah menjadi seorang pemuda yang ada kudrat dan juga tenaga, seharusnya kita ni membalikkan semula tenaga kita pada agama kita, insya-Allah pada negara kita dan insya-Allah pada umat. Kalau bukan kita disibukkan dengan aktiviti-aktiviti seperti ini, selain pada belajar untuk belajar pengurusan kita, untuk belajar orang kata soft skill kita, dan kita selain pada belajar lah. So aktiviti utama ni adalah daripada kesukarelawanan. Kita akan belajar insya-Allah banyak berinteraksi. So basically insya-Allah harapan kami semoga insya-Allah kami sangat mengalalukan sokongan baik berupa tenaga kerja ataupun logistik ataupun apa saja kewangan untuk bantu kami dalam usaha merealisasikan visi dan misi Yayasan Dana Kebajikan Muslim Malaysia, insya-Allah. Ada laman Facebooknya? Ada. Type saja Yayasan Dana Kebajikan Muslim Malaysia. Baik, terima kasih kepada kedua-duanya kerana bersama kami. InsyaAllah kita doakan yang terbaik buat usaha dan juga kita kata mungkin jihad ke Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama menyempurnakan ibadah itu sama-sama lah. Baik, insyaAllah